Hai, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua murid tahun 5. Untuk hari ini, kita akan beralih ke tajuk dan tema baharu iaitu tema 5, Lestarikan Alam. Tajuk kecilnya ialah Taman Laut Pulau Payar. Standard kandungan yang akan kita pelajari ialah 3.2, menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Manakala standard pembelajaran pula ialah 3.2.1, membina dan menulis ayat untuk menyatakan pendapat daripada sesuatu bahan multimedia. Jadi untuk aktiviti kita pada hari ini, kita akan belajar tentang cara untuk membina pendapat daripada bahan pembelajaran. Sebelum kita meneruskan aktiviti kita pada hari ini, cuba kamu perhatikan dahulu gambar ini. Pernahkah kamu dan keluarga kamu berkunjung ke tempat ataupun pusat peranginan seperti dalam gambar ini? Pernahkah kamu melakukan aktiviti-aktiviti yang terdapat di dalam gambar ini bersama keluarga kamu di pulau ataupun pantai tersebut? Untuk pengetahuan kamu, tempat ini dikenali sebagai Taman Laut Pulau Payar. Ramai pengunjung yang suka datang ke sini kerana mereka boleh melakukan banyak aktiviti. Jom kita lihat video yang seterusnya. Baiklah, melalui video yang kamu tonton sebentar tadi, kamu dapat melihat taman laut ini sangat cantik dan indah kerana hidupan laut yang berwarna-warni. Terdapat banyak hidupan laut yang tinggal di dasar laut, antaranya ikan, kuda laut, terumbu karang dan sebagainya. Terumbu karang ini biasanya berwarna-warni yang dapat dilihat melalui aktiviti menyelam di dasar laut. Terumbu karang ini sangat penting kepada hidupan laut kerana ia menyediakan tempat tinggal ataupun habitat dan juga sumber makanan kepada hidupan-hidupan laut. Untuk pengetahuan kamu juga, terumbu karang ini mengambil masa yang sangat lama untuk tumbuh semula. Oleh itu, kita hendaklah menjaga dan memelihara terumbu karang ini daripada pupus ataupun musnah. Terdapat cara untuk memastikan terumbu karang ini tidak pupus, antaranya melalui program penanaman anak terumbu karang. Jom kita saksikan video kaitan dengan program ini. Walaupun terdapat lebih 1,394 spesies ikan karang dan 405 batu karang di perairan negara, tetapi 4 spesies karang yang dianggap sensitif diberi perhatian khusus dalam program restorasi baru-baru ini. 4 jenis terumbu karang berkenaan ialah daripada jenis Acropora, Montipora, Millipora,
dan prioritas itu sudah diwartakan kerajaan sebagai khazanah negara yang perlu dipelihara dan dipelihara supaya tidak mengalami kepupusan. Terumbu karang itu bukan saja dianggap paling cantik oleh penyelam kerana berwarna-warni, malah paling digemari hidupan laut untuk pembiakan. Sempena sambutan 10 tahun penubuhan Jabatan Taman Laut Malaysia JTLM dan Hari Laut Sedunia 2017, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar menerusi JTLM mengadakan program penanaman anak terumbu karang di 6 pusat taman laut di seluruh negara. Program berkenaan diadakan serentak di Pulau Redang dan Pulau Perhentian di Terengganu, Pulau Tioman, Pahang, Pulau Paya Kedah, Pulau Tinggi di Johor dan di kawasan Taman Laut Wilayah Persekutuan Labuan. Baiklah, kamu dapat melihat program penanaman anak terumbu karang melalui video ini. Oleh itu, kita perlu tahu bahawa program ini sangat penting dalam usaha kita untuk mengekalkan terumbu karang ini. Baiklah, sekarang mari kita buka buku teks muka surat 85. Dalam muka surat ini, kamu dapat melihat dan membaca beberapa maklumat seperti yang cikgu telah tunjukkan melalui video sebentar tadi. Sekarang mari kita baca sebelum kita meneruskan aktiviti kita. Kishan pernah bercuti di Taman Laut Pulau Payar. Semasa percutian tersebut, ayahnya telah merakam berbagai gambar yang menakjubkan. Terdapat hidupan laut seperti ikan dan terumbu karang di taman laut itu. Terumbu karang amat penting kerana menyediakan sumber makanan dan menjadi tempat perlindungan pelbagai jenis hidupan di dasar laut. Baiklah, melalui petikan ini, kamu diminta untuk menyatakan pendapat kamu berdasarkan gambar yang dipaparkan. Kamu hendaklah menyatakan pendapat kamu berdasarkan apa yang kamu lihat melalui video dan juga gambar di dalam buku teks ini. Untuk soalan yang pertama, mengapakah Taman Laut Pulau Payar sangat indah? Berikan pendapat kamu. Seperti yang kita lihat di sini, terdapat jawapan yang telah disediakan. Murid-murid bolehlah menggunakan panduan ini untuk menulis jawapan di dalam ruang jawapan ini. Soalan kedua, bagaimanakah keindahan alam di Taman Laut Pulau Payar kekal terpelihara? Nyatakan pendapat kamu. Soalan ini bertanyakan bagaimana ataupun cara untuk kekalkan keindahan. Ataupun kita sebut sebagai kecantikan. Kekal terpelihara. Terpelihara ini bermaksud terjaga. Berdasarkan maklumat yang terdapat di dalam buku teks ini, kamu dapat melihat terdapat frasa yang boleh membantu kamu untuk menulis jawapan. Kamu dapat melihat ada dua maklumat di sini, iaitu bot peronda dan juga penguat kuasa. Jadi maksudnya di sini, keindahan alam di Taman Laut Pulau Payar ini terjaga kerana pihak penguat kuasa yang selalu melakukan rondaan di sekitar taman laut ini dengan menaiki bot peronda. Jadi cara kita menulis jawapan ialah seperti begini. Pada pendapat saya, keindahan alam di Taman Laut Pulau Payar kekal terpelihara kerana pihak penguatkuasa selalu melakukan rondaan dengan menaiki bot peronda. Seterusnya, kita lihat soalan yang terakhir. Apakah pendapat kamu tentang program penanaman anak terumbu karang? Program ini cikgu telah tunjukkan melalui video
sebentar tadi. Terumbu karang itu sangat penting kerana ia mengambil masa yang sangat lama untuk hidup ataupun tumbuh semula. Kita hendaklah memelihara ataupun menjaga terumbu karang ini agar tidak pupus melalui program seperti ini. Jadi cara kamu menjawab ialah seperti begini. Jadi jawapannya ialah, pada pendapat saya program ini sangat penting bagi memastikan terumbu karang tidak pupus. Maksud pupus di sini ialah tidak musnah ataupun tidak mati. Baiklah, cikgu harap kamu faham dengan cara bagaimana untuk menulis pendapat. Akhir kata, cintailah alam kita dan kekalkan keindahan dasar laut. Semoga berjumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Bye.